Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Salasilah perlih, segala-galanya perlih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam episod ini, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton podcast ini, kita dapat bertemu lagi dalam satu episod yang baru. Tapi episod ini membawa satu tajuk yang bagi saya amat lain daripada yang lain, iaitulah Perlih dari Atas, Pesona Bukit Bukau Perlih. Ya. Jadi bersama-sama dengan saya ini ada dua orang tetamu jemputan yang didatangkan khas ke studio kita, iaitu yang pertama sekali adalah saudara Zainal bin Din, ya, ataupun lebih akrab dikenali sebagai Pak Non. Kalau saya kena panggil Bang Non lah, sebab saya pun bangka juga, kan? Jadi kita kata lagu tu lah. Kemudian seorang lagi dan juga buat masa ini saya dipahamkan beliau juga adalah merupakan pengasas serta presiden atau pengerusi kepada Persatuan Mendaki Negeri Perlis ataupun singkatannya Perlis Climbers. Ya, jadi kita ucapkan selamat datang kepada Bang Non ataupun Encik atau saudara Zainal bin Din. Seorang lagi tetamu kita yang tidak kurang pentingnya dan kacak juga pada kali ini adalah saudara Muhammad Amirul Baharti, yang beliau ini juga adalah antara anak murid kepada Abang Non, yang juga sekarang menjawat sebagai bendahari di Persatuan Mendaki orang kata Negeri Perlis atau singkatannya Perlis Climbers. Apa khabar saudara Amirul? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah kerana kedua-duanya sudi memenuhi jemputan podcast Salasilah Perlis pada kali ini. Dan pada kali ini kita akan cuba dalam sedikit masa yang ada ni untuk kita memperkatakan satu perkara yang dikatakan pasal apa Maib nak bercakap perkara-perkara ni, ya, kerana dia satu perkara yang nampaknya ada kaitan dengan adat istiadat Melayu, dan dia ada kaitan dengan identiti negeri Perlis, dan dia ada kaitan sudah pasti juga dengan agama kita dan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi inilah. Jadi alhamdulillah, saya rasa saya terus mulakan soalan ataupun mulakan kita kata interaksi kita pada episod ini dengan kita nak bertanya kepada Abang Non ataupun Cik Zainal bin Din tentang bagaimana mula mendaki bukit dan gunung dalam negeri Perlis ni. Bagaimana berminat, bagaimana minat itu diasuh sampailah kita kata boleh jadi macam Tok Guru atau Maha Guru lah dalam bidang mendaki, atau bahasa lama kita kata bidang kerabat bukit ni. Saya persilakan daripada saudara Abang Non. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya sebenarnya climbing ni saya boleh mula kenal climbing ni umur saya masa tu dalam umur 15 tahun. Ya. Saya pergi kursus rekreasi lah, kursus level 2. Kita pergi kursus rekreasi level 2 dan dari situ dia dah buat rock climbing dan kita try lah so. Ya. Dari situlah kita mula berminat dengan rock climbing. Bila kita balik tengok rupanya dekat Perlis dah ada wall climbing. Ya. Antara negeri yang ada wall tembok mendaki artificial, itu yang tiruan yang dalam dewan. Ya. Di Jabatan Belia dan Sukan tu. Tahun 90-an lah masa tu. Jadi waktu tu Bang Non merujuk kepada pejabat Belia dan Sukan ya. di Kangak berhadapan dengan hospital. Ya, Dr. Fauziah pada hari ini, yang dulu kita katakan dia sebagai tapian gelanggang. gelanggang. Ya, tapian gelanggang. Jadi lebih kurang tahun berapa tu? Mungkin ada
orang-orang yang lama, tak berapa lama macam saya ni yang masih ingat lagi agak-agak. Tahun tu kepala 8 ke kepala 9? Kepala 9. Kepala 9. 9. Kepala 9. 90. Dia sebenarnya wall climbing tu 95 dia dah pasang dah dekat sana. Dia ada kaitan tak waktu tu dengan pelancaran rakan muda ke apa ke, sebab projek rakan muda itulah Perlis dapat? Ya, pelancaran rakan muda tu lah sebenarnya. Dia ada kaitan kan? Dia ada kaitan dengan rakan muda tu. Jadi saya ingat masa tu pun bila rock climbing ni budak-budak common pergi tengok. Ya, saya pun masa tu baru 13 tahun. Umur 13 tahun. Ya. Sila lagi kita kata sambungan dia macam mana bermula. Yalah, lepas tu bila kita panjat sampai tahun 97 tu baru kita tahu kata ada pertandingan ni climbing, rock climbing. Sebelum ni kita tak tahu pun ada pertandingan, kita panjat je. Ya. Kita tahu dan kita dihantar oleh untuk Jabatan Belia Sukan lah untuk wakil negeri dalam peringkat kebangsaan. Pertandingan peringkat kebangsaan di Negeri Kelantan tahun 97. Ya, kita start daripada situ lah, kita masuk pertandingan dan daripada situ kita mula lagi lah minat nak masuk climbing ni, dan daripada situ lah saya mula keluar daripada Perlis tahun 97 lah. Keluar daripada Perlis untuk orang kata pergi aktif dalam climbing ni. Dalam climbing. Dan dari situ jugalah saya wakil Perlis, wakil tunggal negeri Perlis selama 7 tahun. 7 tahun wakil tunggal negeri Perlis dalam climbing ni. Daripada umur zaman-zaman remaja lagi. Zaman remaja lagi lah. Ya. Kalau kita menyentuh tentang dalam negeri Perlis, puncak yang mana yang waktu tu yang mula-mula sekali didaki dan ditawat? Gua Kelam. Gua Kelam dulu. Gua Kelam 1 lah kita kata lah ni. Sebab masa tu Gua Kelam lah antara tempat di Malaysia yang dia dah tebuk, dah pasang hingga untuk rock climbing. Antara tempat di Malaysia lah, tempat terawal di Malaysia. Ya. Antara tempat terawal di Malaysia. Selain daripada Gunung Kayang dan Batu Cave, Perlis antara tempat yang terawal lah. Jadi saya rasa itu tuan-tuan para penonton dan para pendengar sekalian, itu merupakan satu mukadimah, satu pembukaan daripada tetamu kita yang pertama yang dikasihi saudara Zainul bin Din, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Pak Non ataupun Bang Non lah bagi kata saya. Saya mohon untuk beralih kepada seorang lagi tetamu, saudara Amirul. Saya dipahamkan saudara Amirul ni kalaulah kita pergi kepada asal usul, nampaknya saudara Amirul ni nampaknya bukan berasal dari Perlis. Tetapi saya dimaklumkan bahawa saudara Amirul sudah jatuh hati dan jatuh cinta. Bukan sahaja duduk di negeri Perlis sudah melebihi 10 tahun, bukan saja kepada sukan ataupun aktiviti mendaki kepada Gunung Ganang dan Bukit Bukau dalam kata negeri Perlis. Saya dipahamkan bahawa saudara Amirul pun hatinya sudah dicuri oleh seorang gadis dalam negeri Perlis juga. Jadi boleh kita kita mohon perkongsian daripada saudara Amirul macam mana kita kata akhirnya sampai di negeri kita ni. Pertama sekali saya apa yang kita rasakan masa kita dekat Perlis ni, sebab kita ada natural tower, kita ada bangunan semula jadi, kompleks semula jadi yang mana dia terletak berdekatan antara satu sama lain. So bila bukit-bukit yang berdiri, dia ada sudut-sudut yang belum diteroka, belum orang kata dibuka laluan untuk orang lain melihat. Jadi saya rasa saya lebih tertariklah dengan struktur Perlis ni sendiri, yang mana kalau dulunya diorang katakan Perlis Indra Kayangan. Jadi bila saya panjat di Perlis, saya rasa di mana Kayangan tu sendiri. Rasa maknanya kita kata melihat pandangan daripada bawah tu, kita kata melihat pandangan daripada atas tu, rasa pandangan macam di alam yang lain. Seperti di Kayangan. Kita kata rasa macam di atas awan, di atas bayu. Tapi kalau kita nak mengimbau balik cerita dulu-dulu,
lebih kurang apakah perkara yang bila sampai ke Perlis ni dia rasa kalau macam ni kena duduk Perlis lah. Kalau kita kata mungkin kenangan dulu-dulu tu bagaimana dia terjadi? Mungkin saya membesar bila balik raya tu ayah saya bawa saya ke bukit. Ya. Ke Gua Kelam, ke Bukit Jenis, Bukit Air, Ya. Bukit Ayak kan. Ya. Jadi benda-benda tu membuatkan saya rasa lebih mesra dengan alam. Ya. Maksudnya yang tu macam benih-benih minat yang telah ditanam oleh ayah sendirilah. Tapi maknanya kita kata yang akhirnya tu apa yang merasakan kalau macam ni kena duduk Perlis lah. Kan? Yang tu permulaan, tapi yang rasa kalau macam ni kan. Dia mungkin sebab kita ada permukaan batu yang orang kata spesifik yang memang elite di antara dunia. Jadi bila saya panjat di sini saya dapat rasakan seperti kita ada nilai estetik yang ada di banjaran Batu Kapur yang terletak dalam Perlis ni lah. Contoh-contoh dia gua-gua aras tinggi yang orang kata tak ada di negara lain. Saya nak kita kata seperti mana biasalah. Kita selalu merasa rendah diri. Kita selalu mengatakan Perlis ni tak ada apa ni. Perlis ni adakah patut? Adakah dia boleh menarik dan tertarik kepada dia? Jadi akhirnya dan pada masa yang sama kita pun takut kita berlaku keadaan di mana kita syok sendiri kan. Tetapi kalau kita boleh merantau, kalau kita boleh melihat tanah air dan melihat dunia ni sedikit sebanyak dan kita bandingkan dengan kata Negeri Perlis, bukanlah kita nak mengatakan tempat lain itu tidak bagus ataupun tidak cukup baik, bukan. Tetapi maksudnya kita boleh melihat di mana lain daripada yang lain tu. Kan? Cuma orang kata law ni, bahasa law dia kata yang tahu je tahu. Jadi kita kata tak apa. Jadi kalau berbalik kepada saudara Bahnon sebagai pengasas komuniti Perlis Climbers atau Persatuan Mendaki Negeri Perlis ini, macam mana Bahnon melihat keunikan ataupun tamana yang berlain daripada yang lain tu tentang keadaan Bukit Bukau dan Gunung Ganang dalam kata Negeri Perlis? Di mana istimewanya? Okey, daripada sudut climbing lah. Sudut climbing kita tengok sebenarnya Perlis ni kita tak banyak bukit tinggi. Tapi sebab dalam climbing, rock climbing maksud saya rock climbing lah. Rock climbing ni dia bukan kepada berapa tinggi, tapi dia kepada berapa susah, berapa sukar. Maknanya dia bukan berapa tinggi tapi berapa mencabar dia. Berapa mencabar tu. Jadi dekat Perlis ni kita memang ada semua tu. Kerana kesukaran sebab sekarang ni pun kita laluan antara laluan yang susah yang ada dekat Malaysia ada dekat Perlis. Maknanya cukup lengkap. Unik. Dan diiktiraf kata Perlis ni antara laluan yang mencabar. Betul. Mencabar antara laluan yang terbaik di dunia, antara yang terbaik lah. Tu. Maknanya kalau kalau di peringkat Malaysia, peringkat kita kata nasional, adakah dalam aspek mencabar ke ataupun tidak kita mencabar ni, Perlis masuk dalam contohnya adakah 5 paling mencabar atau 3 paling mencabar ataupun lagu mana? Sekarang ni kita ada laluan yang paling susah. Perlis ni laluan yang paling susah sekali. Untuk rock climbing, bagi grade yang susah lah. Bagi kata Malaysia, Perlis ni memang paling susah. Kita ada banyak laluan yang susah dekat Perlis sebab kita punya permukaan batu kita, bukit kita banyak bukit batu kapuk yang paling kita batu kapuk yang paling tua. Yang tua. Itu yang membezakan kita dengan bukit-bukit dengan negeri lain. Bukit negeri lain ni dia banyak bukit tanah. Yang mana gunung dia tinggi, tapi kita boleh berjalan. Dia agak mendatar lah. Tapi dekat Perlis ni bukit dia tak ada tanah. Bukit dia batu je. Batu saja. Semua kita kena climbing, dan batu dia tajam. Itu yang unik dia, jadi sesuai untuk rock climbing. Dan dia ada semua face, maksudnya semua permukaan untuk climbing, daripada dia panggil slab, vertical, overhang dan juga roof.
Ini tak persekarang dia kan. Tak persekarang dia. Yang mana kalau negeri lain ni susah kita nak jumpa yang overhang ataupun roof. Kebanyakannya vertical ataupun slab. Okey. Jadi maknanya adakah mungkin pendaki di kita Malaysia ni yang betul-betul serius, depa mungkin berlatih di tempat depa masing-masing, maka untuk kita kata melengkapkan kita kata penerokaan dalam dunia mendaki ni, maka dia kata kena main di Perlis lah. Macam tu noh. Dia kira macam seolah-olah kalau kata main ke Perlis kena makan harum manis. Bagi peminat makanan, bagi peminat climbing, main ke Perlis kena. Dia kena baru lengkap kehidupan sebagai dia lengkap pendaki. Saya ni sebagai orang yang gayat ni, saya tak boleh cakap banyak-banyak lah. Mungkin pada hari ni bila saya jumpa dengan partner saudara Amirul tu, mungkin saya berani sikit. Jadi kita kata harap badan saja besar. Tapi mungkin pada hari ni mungkin dapat buat ubat dan sebagainya. Mungkin pelan-pelan kita ada berani sikit lah. Tapi nak abang kata dekat Gua Cendrawasih tu pun rasa macam apa? Macam naik sekali tak mau naik dah. Sebab rasa sayur. Tapi tak apa, kita kata lagu tu. Baik, yang tu kita ucapkan terima kasih kepada saudara Pak Non di atas jawapan tadi tu. Dan seterusnya kalau kepada saudara Amirul yang nampaknya telah melihat tanah air, telah melihat dunia. Jadi bagaimanakah saudara Amirul melihat kedudukan dan keistimewaan negeri Perlis dalam dunia pendakian antarabangsa? Jadi mungkinlah kita kata selama ni duk Google dan ada komunikasi dengan pendaki-pendaki lain daripada serata dunia tu, bagaimana kita saudara Amirul melihat Perlis ni dia boleh pergi tahu mana? Saya persilakan. Okey, yang pertama sekali Perlis ni dia ada pendakian yang pelbagai. Saya dipahamkan masa sekarang ni sedang ditunjukkan visual, khususnya gambar-gambar yang akan dihuraikan oleh saudara Amirul. Dipersilakan. Okey, ini antara koleksi gambar yang kita ambil sepanjang kita punya proses pendakian dan dari mana saya mula jumpa Pak Non lah. Jadi antara gambar-gambar ni yang kita ada 2-3 perkara yang mana di Perlis ni hampir ke semua jenis pendakian boleh kita pelajari. Daripada segi big wall style, daripada segi alpine style, walaupun kita tak ada salji, tapi kita hampir, kesukaran dia hampir seperti memanjat waktu salji. Mungkin yang pada musim-musim yang berbeza, macam contoh musim timur, angin terlalu kuat dan maknanya walaupun negeri kita tak ada salji, tapi pada pandangan ilmu pendakian ni, dia macam kesukaran mendaki di Perlis ni kadang-kadang sebab macam dilereng dan memerlukan peralatan keselamatan yang orang kata sama dengan standard di luar negara. Negara-negara yang ada 4 musim yang ada salji. Okey. Kita perlukan peralatan-peralatan khas lah untuk sampai ke kebanyakan puncak-puncak dan gua lah. Jadi saya rasa daripada situ kita boleh maksudnya kita dapat belajar berbagai jenis climbing ni di Perlis. Sebab struktur dia saling, orang kata cukup lengkap lah kalau untuk kita punya bekalan pergi sebelum kita pergi ke Himalaya yang lagi tinggi. Cuma mungkin di Himalaya tu kita berada di paras laut yang lebih tinggi. Perlis ni kita mungkin berbeza pada paras lautnya, tapi kesukaran teknik pendakian tu ada sama. Jadi maknanya apa yang ada di Perlis itu, walaupun dikatakan negeri kita keluasannya tidak besar dan sebagainya, tapi dari segi kesukaran antara tersukar di Malaysia, dan kadang-kadang dari segi cabaran ada yang boleh sampai ke peringkat mendaki dalam kita kata 4 musim di tempat-tempat bersalji yang ada ais. Dan juga tadi saudara Amirul juga sebut berkenaan dengan dari segi
Maksud saya macam mana? Maksud saya adalah bagi kata negara-negara lain, dia mungkin tidak berkumpul. Okey. Kesukaran dalam bentuk keunikan yang ada seperti Perlis lah, mungkin saudara boleh hurai dengan lebih dalam sikit. Mungkin satu, hutan batu kapur kita ni tak ada di tempat lain di dunia. Jadi mungkin bila orang yang terlalu banyak memanjat di kawasan salji, bila dia datang ke hutan batu kapur kita ni, dia akan kalah dengan kelembapan. Di Perlis antara negeri yang ada waktu dia paling panas dan ada waktu dia paling sejuk di utara Malaysia. Sebab ada angin timur. So mungkin kat situ ada sedikit sebanyak dia cuaca ni menjadi peranan penting. Mungkin kesukaran tu lagi susah bila cuaca lagi panas. Jadi bagi kami, kita beruntung sebab kita dapat panjat dan training latihan di kawasan yang cuaca dia panas lah. Jadi itu antara keunikan kata negeri Perlis dalam bidang pendakian. Dan insya-Allah lah kita akan berkongsi pengalaman daripada Perlis Climbers tentang bagaimana negeri Perlis mendapat pengiktirafan, mendapat pengiktirafan, dan oleh itu negeri Perlis dihormatilah. Dan saya rasa tak lain tak bukan juga bersama-sama dengan itu adalah hasil usaha dan kerja keras daripada komuniti kita, iaitu komuniti para pendaki yang antara lain lah kita kata bernaung di bawah Persatuan Mendaki Negeri Perlis atau singkatan dia Perlis Climbers. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton sekalian boleh mengikuti Perlis Climbers di media sosial rasmi mereka. Saya dipahamkan ada Instagram Perlis_climb_development untuk Perlis Climbers, dan juga ada laman Facebook Perlis Climbers juga. Jadi jangan lupa follow. InsyaAllah kita kata ada pelbagai kemas kini yang ada di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sampai kita dalam podcast ini ke satu slot lagi, satu segmen, iaitu pelet Perlis ataupun cakap Perlis. Dan saya dipahamkan dalam dialek Perlis ini ada beberapa perkataan yang ada konteks yang digunakan dalam keadaan biasa, dan ada keadaan dan konteks di mana ia digunakan dalam aktiviti pendakian juga, ataupun dalam proses nak kabat bukit ni ada istilah-istilah bahasa Perlis, pelet Perlis yang digunakan. Jadi saya dipahamkan bila kata para pendaki daripada dunia antarabangsa dan daripada tempat-tempat di luar Perlis, daripada Kuala Lumpur yang mari di sini dan juga menyertai aktiviti kita kata pendakian ni, maka mereka diperkenalkan dengan perkataan-perkataan Perlis ini. Kita kata macam tu. Jadi saya akan cuba menyebutkan perkataan-perkataan itu, dan daripada perkataan itu saya akan cuba memberikan makna dia, dan selepas tu kita akan jemput tetamu kita cuba buat ayat menggunakan perkataan tersebut. Okey, pertama sekali ini adalah perkataan tukuh. T-U-K-U-H. Tukuh, bukan tokoh lah, tukuh. Tukuh ni bermakna pegang dengan kuat dan pegang jangan lepas. Kalau dulu kita bela lembu, kita bela kebau, maknanya awang katukuh tali lembu ni kau jangan bagi lepas. Kan? Jadi yang tu kita tahu dekat tu saja. Tapi rupa-rupanya dalam dunia pendakian ni dia ada makna dia. Maknanya kita kata lagu mana nak kena tukuh tu, saya nak jemput siapa? Saya nak jemput Bang Non ke? Saya nak jemput saudara Amirul untuk buat ayat menggunakan perkataan tukuh tu. Saya boleh ya. Ya, sila. Climbing kan bila kita dah panjat je dah.
tukuh tu batu sebelah kanan tu. Tukuh yang tu sebelah kanan tu, tukuh yang tu, tukuh yang tu pegang tu lama sikit lah. Sebelum nak naik ke kiri tu, dia tukuh tu. Maknanya kita kata pegang sungguh-sungguh. Pegang jangan lepas. Sungguh pegang jangan lepas. Pegang jangan lepas. Sebab dia nak angkat tangan dia tu, bila dia lepas dia jatuh lah. Dia tukuh dia tu. Jadi maknanya perkataan tukuh tu diperkenalkan kepada nampaknya bukan saja kepada Malaysia tapi kepada dunia. Jadi maknanya kalau mari orang putih pun, kalau Pak Non ada tak apalah, kita boleh cakap yes no alright, ataupun saudara Amirul ada boleh yes no alright juga, tapi kawan-kawan yang lain akan cakap Melayu juga, akan guna perkataan tukuh juga kan. Jadi maknanya depa pun belajar perkataan itu, no? Kita pun memang kita duk bagi pendedahan lah kat depa. Kita share dengan depa lah bagi depa. Jadi maknanya apabila pendaki antarabangsa ni pulang ke negara masing-masing, dia akan boleh beberapa perkataan perlis lah. Perkataan kedua adalah tui. Tui ni bermakna dia macam kalau tidak, tui ni dia bermakna macam tuas. Macam kita kata satu benda yang ada, dia nak digerakkan, diambil macam satu kayu ataupun satu papan yang lain untuk tolak dia supaya bergerak. Tapi tui ni juga boleh bermakna dia macam, adakah kita melonjakkan badan ke? Macam kita dengan keadaan sesuatu tu kita macam tui naik. Tui naik. Ataupun kita tui bagi bangkit. Kan? Tapi dalam dunia pendakian, tui ni dia ada makna juga yang khusus. Saya rasa kali ini tibalah giliran saudara Amirul untuk cuba buat ayat menggunakan perkataan tui. Secara teknikalnya bila kita memanjat di bawah orang kata overhang, kita akan selalunya meletakkan kaki di mana tempat kita pegang tu. Jadi dengan daya kaki tu kita gunakan untuk tui badan. Tui badan bila kata mendaki dalam keadaan tu, di mana pegang di situ akan kaki bergerak mai. Tangan pi dulu baru kaki. Tangan kaki kemudian tangan balik. Tangan, kaki, tangan balik. Sebab itu konsep climbing. Tangan gerak, kaki mesti gerak. Satu gerak, satu lagi gerak. So selalunya bila kita letakkan kaki ni lebih tinggi dan menggunakan daya badan untuk tolak naik. Jadi kami menggunakan tui badan pergi ambil. Jadi waktu tu bila nak lonjakkan badan tu kita sebut tui. Tui. Kan? Kadang-kadang. Jadi mungkin ada gambaran sikit dalam sebab kita kata macam tu. Bila kita gunakan bahasa yang orang kata bahasa standard climbing dunia, mungkin ada yang tak faham. Tapi bila kita ke generasi grassroots generasi akak umbi perlis tu, bahasa lama ni sangat perlu. So tui tu mungkin ada kalangan kita lebih mudah faham. Yang tu tui Satu lagi perkataan yang ada kaitan dengan sektor atau dunia pendakian ini adalah rompon. Rompon ini kalau saya boleh memberi makna, dia adalah semacam macam dia membongkokkan badan atau dia macam mengecilkan badan pun ada. Selalunya dalam keadaan biasa, rompon ni adalah bila kita di rumah dalam suasana sejuk, jadi maknanya selimut yang ada tu kita anggap macam mungkinlah cukup-cukup dan sebagainya. Jadi kita akan rompon diri kita, akan kecilkan diri kita ni dan untuk lebih selesa berada di bawah selimut. Tapi rompon ni dia ada ketikanya dia digunakan dalam aktiviti pendakian. Jadi sekali lagi saya jemput Abang Non untuk cuba berikan ayat pula menggunakan rompon sebagai seorang pendaki. Okey, tanya climbing ni. Ada satu masa tu kita kena kecilkan badan kita untuk kita nak bagi masuk dengan ruang
permukaan ni kita panjat tu. Sebab nak lalu. Ya, kita nak masuk situ kan. Nak lalu situ. Kita tak boleh masuk, tak tulis situ. Kita tak boleh nak lalu. Ya. So kita kena kompon sikit. Kita buat kompon sikit badan tu. Dia akan kompon nak pergi muat tu kan. Ya. Ataupun kadang-kadang ni bila orang tu, dia orang yang baru selalunya, dia akan guna satu hole, satu batu tu untuk dia pegang semua kaki pun itu, tangan kat itu. Dia duduk kompon kat itu lah. Dia duduk kompon kat itu, dia tak boleh pergi mana, dia tak boleh gerak kat mana, duduk kompon kat itu kan. Dia tak payah duduk kompon kat itu lah, buka sikit tangan tu lah. Dia duduk kompon kat itu, kadang-kadang kita suruh dia kompon, kadang-kadang dia tak payah kompon. Kadang-kadang orang kita ni, orang Perlis dia lah. Dia lebih mudah faham dengan istilah bahasa yang kita duk biasa pakai. Tapi saya rasa kalau saya cari istilah yang nak serupa dengan rempon ini, mungkin agak susah lah kita nak jumpa dalam mungkin dialek-dialek yang lain. Terutamanya dimasukkan pula dalam aktiviti pendakian tu lagi. Kita kata tiba-tiba tak cukup kelengkap nak cari. Tapi bila cakap Perlis jumpa. Yang ni begini, yang ni begini, yang ni begini. No? Kemudian satu lagi perkataan dalam segmen dialek Perlis ataupun pelek Perlis ni adalah kenjui. Kenjui ni mungkin saya sendiri agak keliru. Kenjui ni adakah perbuatan kita baling tali kah? Tak, kenjui ni sebenarnya kalau dalam climbing lah. Dia macam pick up. Kita nak start dalam speed climbing. Kan pertandingan yang laju siapa laju tu. Itu kenjui lah yang mula tu kita kenjui tu bagi laju sikit lah. Kenjui tu bagi kuat sikit lah. So kita nak kenjui lah sebab pick up yang mula tu yang main peranan kita laju dengan cepat. Kalau yang mula pick up tu kenjui tu kita lemah, so kita slow lah. Kalau kata macam tu, macam mana kita nak bezakan tui dengan kenjui? Macam mana kita... Tui ni kita nak angkat naik sikit je. Allah, diri dia pula. Tui tu sikit saja? Sikit je. Tapi kenjui ni dia... Pick up. Dia ada... Full terus. Dia ada kepatasan? Kalau tui ni sikit saja, kenjui ni dia betul-betul bergerak. Tui ni sikit je. Tui nak pergi dia naik sikit je kan. Kenjui ni betul-betul kita nak bergerak, nak pergi. Nak bergerak lah, pick up lah. Dan dia kita kata ada kaitan sebab nak bagi deras. Tu dalam speed climbing memang itu penting lah. Kenjui tu yang penting, yang mula tu. Kalau tui tu katalah saja-saja daripada kanan nak pergi kiri. Yang tu tui saja. Tapi bila melibatkan kepatasan, perlumbaan, ada pertandingan siapa dulu dan sebagainya, maka di situ kenjui. Kenjui. Kalau ayat dia lagu mana? Ataupun saudara Amirul nak bagi ayat ke contohnya pasal kenjui. Saya pun jadi bertukar sikit lah. Kita kata biasalah Injil lama aku dah tua, dia lupa kan. Sila Pak Non dah memberi makna di situ yang tidak kita nafikan lagi. Ayat dia lagu mana? Mungkin macam kita nak lumba lari. Kita start dengan keadaan yang daya yang mengejut, daya secara dinamik lah. Mungkin dalam climbing tu bila kenjui ni dia lebih dinamik, sama ada untuk kita menggapai sesuatu dengan lebih pantas. Ataupun kita nak cuba bergerak dengan lebih orang kata dinamik lah. Dinamik. Jadi kenjui tu kita kenjui pi. Kalau kita pergi secara lemah lembut mungkin kita tak sampai. Tapi kalau kita pergi dengan keadaan kenjui dan kita tangkap satu batu ataupun dahan ke, jadi benda tu mungkin lebih dinamik, dia akan membantu daya sampai. Jadi kenjui ni boleh kita kata mungkin biasanya juga pada peringkat permulaan kita nak tukar gear tu daripada gear rendah nak pergi tinggi tu. Jadi waktu tu kenjui lah sebenarnya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, tentang alhamdulillah itu merupakan antara kekayaan negeri Perlis dalam aspek dialek, dan bagaimana ia sebenarnya memang berfungsi dalam satu sektor yang kita tak sangka. Adanya macam-macam peserta daripada arena antarabangsa, daripada arena nasional dan sebagainya mari ke Perlis, dan kita kata menggunakan bahasa Perlis ni kita kata dan dalam sukan ataupun dalam aktiviti pendakian.
Nah, okey, terima kasih di atas perkongsian itu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sampai lagi kepada soalan apa nama kita kata berikutnya, balik kepada Bang Non. Dalam kita memperkatakan Bukit Bukau ni, ada satu ilmu namanya ilmu geologi atau ilmu kaji bumi, ya. Dan dikatakan Bukit Bukau Negeri Perlis ni dianggap dia tua. Jadi macam mana kita nak faham dia tua tahun mana tu, atau seberapa tuakah Bukit Bukau dan Gunung Ganang yang ada dalam Negeri Perlis? Okey, sekat ni daripada formasi yang kita tahu lah. Ya. Yang mana kita bukan daripada kita main agak ya. Kita buat, kita ambil fakta daripada GMD ya, Jabatan Mineral dan Galian. Ya. So dia orang lain yang bagi fakta atas kajian dia orang. Ya. Dan usia bukit kita apa semua tu. Dan daripada apa yang kita tahu, bukit kita Negeri Perlis ni dia special tu sebab kita punya lapisan tu lebih sikit lah daripada negeri lain. Kan kalau negeri lain dia granite, limestone. Tapi Negeri Perlis ni dia granite, limestone. Dia 6 lapisan. Dia 6 lapisan. Ya, sebab kita kalau tempat lain biasanya 4 saja, kita ada 2. Ya, kita ada lebih 2. Kita tebal sikit. Ya. Itu daripada apa yang kita tahu lah. Ya. Dan saya percayalah, ya, bentuk bukit batu kita ni kebanyakan sebab kita banyak limestone. Limestone ni kalau kita tengok dia mudah. Bukit Batu Kapur? Ya, Bukit Batu Kapur. Dia larut dengan air hujan. Ya. So daripada permukaan saya tengok dalam bentuk bukit kita, dalam gua kita kebanyakan permukaan dalam tu dibentuk oleh air. Ya. Banyak air lah. Satu zaman, mungkin zaman orang kata peristiwa Nuh dulu. Ya. Ataupun sebelum tu kan macam Ya. Tapi dulu ni kita ni banyak laut lah. Ya. Kawasan kita ni banyak laut lah. Ya. Sebab semua bukit kita sampai ke puncak tu ada kulit kerang, ada kulit seput banyak. Kalau kata jumpaan kulit-kulit kerang ni seberapa tinggi yang kata dalam pengetahuan Pak Non atau yang Pak Non sendiri pernah ataupun Bang Non sendiri pernah jumpa? Sampai Gunung Perlis pun kita pernah jumpa lagi. Di Gunung Perlis pun pernah jumpa. Maknanya di Bukit Keteri pun jumpa. Ya. Di Bukit Jerneh pun jumpa. Ya. Di Bukit Cuping pun jumpa. Gua Sami pun jumpa. Gua Sami pun jumpa. Lagi, Bukit lagi lebih lagi lah kan. Kita kata macam tu. Jadi maknanya Negeri Perlis sebelum jadi Negeri Perlis ni dia satu masa pernah ditenggelami oleh air dan laut. Ya. Sebab kalau kita tengok faktor daripada segi tumbuhan pun sama, dia menyokong banyak sebab kita banyak pokok rengas, pokok spesies tumbuhan beracun yang mana spesies tumbuhan beracun Malaysia lah. Ya. Yang mana banyak di bukit-bukit Negeri Perlis. Dan bila kita cek balik tumbuhan pokok rengas ni dia hanya tumbuh di pesisiran laut pantai. Jadi dia satu macam pokok kata rengas ni yang asalnya tumbuh di pesisiran pantai, tiba-tiba ada di atas bukit-bukit dalam Perlis. Orang kata laut dah dulu. Ya. Jadi itu tanda-tandanya lah. Jadi nak abang kata lama tak lama tu maknanya tak banyak sikit juta juga tahun. Juta tahun lah. Kita kata jutaan tahun jugalah. Sebab kalau ikut formasi Cuping, formasi Tui 550 juta tahun lebih kurang. 550 juta tahun. Kalau formasi Cuping macam Bukit Keteri, Bukit Jerneh tu formasi Cuping. Dia lebih kurang dalam 240 juta tahun. 240 juta tahun. Jadi saya pun bila sebut juta-juta ni saya pun tak boleh kata apalah. Saya pun kita kata tak boleh bayang sebab kita manusia katalah hidup. Ya. 60, 70, 80 tahun lepas tu kita pakat letih lah. Kita kata macam tu biasanya habislah umur manusia lala ni kan. Tapi hak ni kita kata jutaan tahun berarti bukan satu tempoh yang sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu menunjukkan bahawa Negeri Perlis walaupun ia rasmi berkerajaan sendiri ini dalam mendekati 200 tahun, tetapi kewujudannya dalam aspek geologi ni sebenarnya sudah lama. Ya, saya mohon lagi untuk pergi sekali lagi kepada saudara Amirul. Bagaimanakah ataupun soalan saya adalah bagaimanakah warisan geologi Negeri Perlis ini dapat digolongkan mengikut formasi ataupun tadi tu Bang Non sebut perkataan formasi
Jadi macam mana kita nak faham berkenaan dengan formasi dan ada berapa jenis misalnya? Saya persilakan. Kalau kita yang seperti kita tahu kat Perlis ni ada dua formasi batu kapur. Okay. Yang di ufuk barat Perlis adalah Banjaran Nakawan. Ya. Yang mana Ataupun maafkan saya, maksudnya kita nak faham formasi tu lagu mana kita nak faham? Adakah dia banjaran? Adakah dia pembentukan? Dia era pembentukan batu tu. Era pembentukan batu. So seperti Banjaran Nakawan, formasi Stol, berumur lebih kurang 480 juta hingga 550 juta tahun. Ya. Formasi Cuping berada di tengah-tengah negeri Perlis. Ya. Berusia lebih kurang 250 juta tahun. Ya. Jadi kedua-dua formasi ni dia ada keunikan dan dia ada satu masa dia pernah menjadi satu garisan peradaban Perlis lah. Ya. Jadi dalam timeline kita kata bagaimana kita bermula dan sebagainya, maka di sinilah antara asal usul bermulanya satu bumi yang Allah Ta'ala jadikan dan seterusnya dinamakan sebagai Perlis lah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan, tajuk kita pada episod kali ini adalah Perlis dari atas. Adalah bagaimana seseorang tu dia mendaki sampai ke puncak-puncak bukit dan gunung yang ada, maka dia melihat daripada bawah tu. Maka situlah disebut bagaimanakah kekayaan Bukit Bukau dan Gunung Ganang negeri Perlis ini. Jadi mungkinlah pada satu masa dulu tu, orang dulu tu dia tak ada perkataan dia nak sebut. Dan lebih-lebih lagi dia macam tak ada kelengkapan seperti drone atau gambar atau apa. Tapi bila dia turun di bawah tu, kalau orang tanya lagu mana, nampak lagu mana, jadi daripada situlah keluar perkataan rasa seperti di kayangan, rasa seperti di indera loka, macam bukan bumi manusia, tapi bumi di mana tinggalnya kita kata makhluk-makhluk yang ada dalam mitos dan juga sebagainya. Tapi itu bukan kita punya tumpuan pada kata malam ini. Cuma yang habislah bahasa orang dulu cari sehingga disebutkan kata tak tahu nak abang apa dah. Nampak macam kayangan dah. Nampak lagu kayangan di atas tu macam kayangan, walaupun tak semestinya kayangan, tak apa, tapi dia seakan kayangan. Okey, jadi kalau kata kita kata berikutnya, kita sampai ke satu segmen iaitu ambil perawa, di mana kita akan kongsi lagi beberapa fakta, beberapa statistik, dan mungkin ada fakta-fakta menarik yang Perlis Climbers atau peserta mendaki negeri Perlis ini boleh kongsikan bersama-sama dengan kita. Jadi untuk segmen ini saya persilakan saudara Amirul untuk berkongsi apakah perkara-perkara yang kita kata menarik berkenaan dengan statistik dan fakta berkenaan dengan negeri Perlis. Dipersilakan. Okey, kalau di Perlis ni sebenarnya kita cuma ada satu gunung saja. Okey. Tapi kita ada lebih kurang 32 hingga 54 bukit kecil. Okey. Jadi fakta menarik yang kita pertama, negeri Perlis daripada utara ke selatan, timur ke barat, satu gunung saja. Satu gunung saja. Rasmilah. Ya, rasmi. Dan ada berapa bukit? Lebih kurang 52 struktur ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai bukit. Ya. Tadi rasmi satu gunung. Ya. Tak rasmi ada dua gunung. Tak rasmi ada dua. Tak rasmi ada dua gunung. Itu gunung apa? Gunung Medan. Gunung Medan. Lah ni sudah ada viewpoint. Tapi itu nama saja gunung, tapi dia bukan gunung. Ya. Gunung Medan insya-Allah kita pergi. Tak ada nak gayat. Bolehlah gayat juga sikit-sikit tapi kurang banyak. Okey, itu fakta menarik yang pertama. Yang berikutnya kalau ada? Perlis mungkin mempunyai 1000 gua.
Okey, jadi dianggarkan bagi tiap-tiap bukit itu dia ada gua-gua tu sendiri. Ya. Kecil dan besar, kecil dan besar. Kecil dan besar. Jadi dalam tinjauan yang diadakan oleh dia Perlis Climbers ini dianggarkan akan ada lebih kurang lebih 1,000 daripada permukaan terbuka yang memang kita panggil gua. Ya. Jadi antara 1,000 itu ada yang sudah ada nama, ada yang tak ada nama, ada yang belum ada ada yang sudah diteroka, ada yang belum diteroka dan sebagainya. Jadi maknanya struktur-struktur di mana suatu bukit tu dia ada lubang masuk ke dalam, sama ada masuk dari sisi atau masuk daripada atas yang kita katakan gua tu, dianggarkan ada lebih daripada 1,000. Ya, 1,000. Daripada jumlah tersebut, saudara rasa berapa yang ada nama? Berapa? Gua lebih kurang Anggaran lah. dalam Ataupun daripada 1,000 gua yang ada tu mungkin 100 saja yang ada nama. Ya, mungkin 100 saja. 10% saja 10% yang saja. ada nama. Ya. Jadi dia satu benda yang itulah antara kejutan-kejutan lah. Negeri dikatakan tak berapa nak besar. Ya. Mungkin negeri yang ke-12 terbesar di Malaysia. Betul. Tapi tiba-tiba ada lebih daripada 1,000 gua. Ya. Kan? Jadi itu faktor menarik yang kedua. Ada lagi ketiga? Kalau kita tengok kan di hutan Batu Kapur kita ni, kita ada hutan-hutan yang berbeza yang tak ada di muka bumi yang lain. Ya. Contoh dia di kawasan Banjaran Nangkawan. Ya. Yang mana formasi stol kita ada beberapa hidupan seperti cicak, ketam, burung yang tak ada di tempat lain, yang cuma di dunia ni ada di situ sahaja. Ya. Ya, itu satu mungkin ramai yang tak tahu yang kita ada hutan kaktus. Ya. Tapi jauh daripada gurun, kita Perlis ni ada satu kawasan yang mana hutan kaktus dan bogak dia yang istimewa. Ya. Yang mana kita tak boleh tengok di negara lain. Ya. Jadi maknanya berdasarkan muka bumi, ada faktor iklim. Ya, ada faktor apa, maka didiami pula ataupun ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang khusus, dan didiami pula oleh haiwan-haiwan yang lain daripada yang lain. Mungkin pertembungan iklim tu lah. Khatulistiwa tropika yang mana kita selalu Pak Don sendiri perkenalkan dengan Khatulistiwa, yang mana kedua-dua musim kita berada di garisan Khatulistiwa, dan kita ada tropical, dua monsun tropical yang kita dapat. Daripada situlah keluar perkataan Khatulistiwa tu. Ya. Okey, jadi saya rasa saya berterima kasihlah kepada faktor-faktor menarik itu yang telah diberikan, dan mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rahmatnya kepada kita, dan khususnya kepada rakan-rakan dalam Perlis Climbers ni akan dapat membantu negeri Perlis dalam aspek itu. Antara perkara-perkara yang mungkin secara biasa akan dilupakanlah. Kita kata lagu tu noh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi kepada Bang Non dalam formasi cuping ataupun macam jujukan bukit bukau yang dikatakan jenis cuping dalam kata negeri Perlis itu, dia meliputi tempat seperti Bukit Keteri dan Bukit Cuping. Dan bolehkah misalnya Pak Non jelaskan di mana keunikan formasi cuping ni? Okey, salah satu ialah pada saya lah. Ya. Dan juga dalam untuk climbing. Okey, formasi cuping ni dia tak macam formasi stone. Formasi stone ni dia agak basah. Ya. Dia agak lembab. Ya. Dan daripada apa kita tengok, kebanyakan formasi cuping yang banyak yang kita buat route untuk climbing. Okey. Ya, yang banyak kita buat untuk climbing, route untuk climbing. Dia tumpuan untuk climbing lah, tumpuan untuk pendakian. Ya, dan apa yang saya nampak beza dia formasi cuping dan formasi stone ni, formasi cuping ni bila dia kering, formasi cuping ni memang susah kita jumpa pacat. Tapi formasi stone ni pacat dia macam rumput.
Dia formasi cuping ni susah dia buat pecat. Bila dia kering? Tak, dia memang formasi cuping ni memang tak nak pecat. Formasi cuping ni, dia kering. Okey. Dia kering. Walaupun dalam negeri yang sama, Gunung Ganang, Bukit Bukau dalam formasi cuping tak ada pecat. Tak pecat. Di formasi setui ada pecat. Tanpa mengira musim. Ya, negeri yang sama musim, dia tak kira musim. Yang kata cuping pula tak ada pecat. Tak ada pecat. Carilah macam mana pun tak ada. Formasi cuping tak ada pecat. Okey, yang tu Itulah, satu keunikan dia tu. Unik lah sebab satu tempat negeri yang sama. Ya. Cuma formasi bukit yang lain. Ya. Tapi itulah. Saya dimaklumkan kata ada cara kita nak tahu formasi cuping tu di mana. Iaitu menggunakan jalan daripada Kangak pi ke Padang Besar atau dikatakan jalan kaki bukit. Ya. Sekarang saya rasa sudah ada nama baru, saya mohon maaf kerana saya tak boleh sebut nama baru tu, saya tak berapa nak pasti. Tapi katanya ada petua untuk kenal formasi ni menggunakan jalan tu sebagai satu penanda. Ya, sebab apa? Sebab formasi cuping ni apa kita tahu. Dia selari. Kita tengok daripada bukit, kita ambil bukit cabang. Ya. Bukit Cabang, lepas tu Bukit Terneh. Ya. Kan? Lepas tu Bukit Teri, lepas tu Ya. Bukit Cuping. Ya. Dia selari. Dia selari. Tempat berbukit tu. Dia ikut jalan tu memang dia selari. Memang betul dia kalau kita ikut jalan tu memang betul lah. Dia Ya. selari ikut jalan tu. Sebab itu formasi Cuping. Kalau formasi Setui pula pun lebih kurang sama juga. Tapi cuma formasi Setui ni dia naik turun. Dia naik turun. Dia bercantum. Tapi kalau kita ikut rumus yang diberikan, iaitu sekiranya kita ikut jalan Kangak ke Padang Besar atau dulu kala disebut sebagai jalan kaki bukit tu, betulkah dikatakan formasi cuping ni adalah sekiranya kita tengok ke kanan jalan tu, dia berada di belah kanan? Ya, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Kan? Dan formasi cuping tu ada di belah kanan, formasi setui ada di belah kiri. Kiri ya. Yang tu cara kita nak kenal. Ya. Kalau maksudnya tuan-tuan menghadap ke utara Negeri Perlis atau lebih tepat lagi berada di jalan itu, jalan kaki bukit yang bermula daripada bulatan Jubli Mas sampai ke Padang Besar tu. Jadi kalau di sebelah kanan jalan, itulah kita kata tempat letaknya Gunung Ganang, Bukit Bukau dalam formasi cuping. Dan di sebelah kiri jalan itu, apa yang ada di sebelah kiri itu semuanya formasi setui. Kita kata macam tu. Jadi saya rasa kita semua dapat ilmu barulah, kan, untuk kita kata tu ya. Baik, insya-Allah terima kasih kepada Pak Non, kepada saudara Amirul juga. Satu lagi formasi adalah formasi setui. Ya. Kan? Jadi formasi setui ni pula apa pula keistimewaan dia? Kalau kita tengok formasi stol ni, dia sebenarnya dia lebih kepada orang kata tali pinggang peradaban. Ya. Yang mana The belt of civilization. The belt. Mungkin ada phrase kata is a heritage belt. Ya. Yang mana dia menentukan sempadan kerajaan Malaysia dengan Thailand. Dan hutan dia antara hutan yang paling tua batu kapur di dunia. Ya. Yang mana daripada awal dia telah wujud daripada paras laut. Mungkin di kawasan lain, di kawasan Cuping, formasi Cuping masih dalam laut, tapi banjaran formasi stol ni dah wujud daripada sebelum era dinosaur lagi. Ya. Jadi maknanya yang disebut formasi stol ni adalah kerana adakah kerana kita berkongsi balik sana tu kerana jatuh ke dalam dulunya formasi stol ni di dalam wilayah stol. Ataupun adakah maksudnya dinamakan sedemikian kerana sebelah sana jatuh di dalam negara Thailand dan sebelah kita ni yang jatuh ke dalam negeri Perlis. Adakah itu sebab dia? Mungkin dulunya stol ni di bawah wilayah.
satu jajahan yang sama. Tapi mungkin ada juga kelulusan kawasan tu. Mungkin kawasan formasi Seoul ni sebenarnya dia lebih luas di kawasan Thailand. Jadi nama Seoul tu dikekalkan walaupun dia di dalam Malaysia. Dan mungkin jujukan tu kalau dikira tu daripada Thailand dia sudah ada. Ya. Okey. Jadi kita mungkin kerajaan tak namakan dia Banjaran Seoul. Ya. Mungkin kerajaan kita namakan dia Banjaran Nakawan. Supaya orang kata Seoul tu sebenarnya kekal sebagai bentuk batu tu sendiri. Ya, dalam ilmu geologi. Ilmu geologi kita sebut sebagai Seoul. Tapi dari segi orang kata geopolitik. Jadi dia ada nama-nama yang lain sikit, yang antara lain ini kita sebut sebagai Banjaran Nakawan lah. Ya. Okey, itu antara keunikan formasi Seoul. Dia kalau ikutkan kedua-dua formasi ni, Seoul dan Chuping, dia memain peranan untuk burung-burung migrasi. Ya. Jadi Banjaran Nakawan kita ni selalunya menjadi persinggahan untuk burung-burung migrasi sementara menunggu peralihan angin. Ya. Maknanya ini yang kita kata burung-burung yang mari dikatakan dari China, dari Siberia, dan dari tempat-tempat seperti Rusia. Okey. Jadi maknanya kita duk kata kalau rasa macam lain macam, ada macam burung lain macam lalu tu, kita kata yang tu burung sungguh lah. Bukan cobaan, yang tu betul-betul punya. Bukan. Kan. Tiba-tiba pasal apa nampak macam belain. Tapi bagi orang yang pertama kali datang ke Perlis dan dia memang individu yang tajam pemerhatian dia akan nampak lah. Kan. Kalau dia nampak sama saja tu mungkin kita kata ada mungkin ada kurang kurang perasan, jadi perlukan lagi tambahan vitamin daripada peknga ataupun pulut ikan masin dan sebagainya supaya kuatlah kita kata orang kata pemerhatian tu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Amirul. Saya misalnya saya nak juga nak menarik perhatian di sini dan iaitu kepada satu lagi bukit. Dan bukit ini berada di kawasan Besri. Bukit ini antara lain kalau kita nak melihat dia, kita boleh nampak sekiranya kita lalu katakan daripada Sekolah Menengah Semadung, kita lalu kod jalan itu sampai ke katakan depan MRSM. MRSM Besri, kita boleh nampak bukit Tegun Lembu tu ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Jadi bukit ini saya nak ambil kesempatan untuk memberikan apa yang misalnya dapat menjadi suara hati, dan kita kata perkara yang bagaikan tidak dapat nak diselesaikan lagi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya begini. Sejarawan Negeri Perlis iaitu Allahyarham Datuk Yazid Mat, beliau pernah menegur berkenaan dengan cara Bukit Tegun Lembu di Besri ini dipanggil. Ya. Sebab itu ada beberapa tulisan yang menyebutkan Bukit Tegun Lembu itu sebagai Bukit Tengku Lembu. Jadi waktu tu kita pun heran juga pasal apa jadi lagu tu, tapi sudah jadi satu kebiasaan. Ya. Kalau kita petik balik misalnya apa yang disuarakan oleh Allahyarham Datuk Yazid Mat ini, dia ada puncanya. Dan puncanya kita kata antara lain adalah hasil daripada cari gali arkeologi, iaitu cari gali kita kata arkeologi yang dijalankan antara lain adalah oleh ahli arkeologi dari barat bernama William Hunt, ya. William Hunt pada tahun 1952, ya. Beliau ada artikel yang diberi judul Recent Archaeological Discoveries in Malaya yang ditulis pada tahun 1951 dan diterbitkan dalam Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society
pada tahun 52. Ya, maksudnya ataupun perkara yang lebih penting lagi adalah William Hunt ini, dia yang mula-mula sekali, dia dianggap yang mula-mula sekali memetakan bukit tersebut dengan nama Bukit Tengku Lembu. Jadi kaf waw tengku, tetapi sebenarnya dia tegun, waw nun. Ya, tapi apabila dia ni orang putih, mungkinlah kita kata ada kekurangan dalam aspek ataupun mungkinlah dalam kemahiran beliau membaca Jawi. Maka sebab itu daripada tegun dia menjadi menjadi tengku. Sedangkan kita kata itu kita susah kita nak terima lah, sebab tengku ni dia gelaran bangsawan. Jadi mana boleh kita kata dia tengku apa? Tengku Indra Wangsa ke, tengku Sri Mara Raja ke. Jadi dia tak ada Tengku Lembu, kan? Jadi sebab itu dia hasil daripada kekurangan ataupun tak tahulah terlepas pandang ke apa ke yang disebut oleh kata William Hunt pada tahun 51, jauh lebih awal lagi sebelum daripada kemerdekaan. Walau bagaimanapun malangnya kesalahan William Hunt membaca nama tempat itu, dan kita kata sebelum itulah dijelaskan oleh Allahyarham Datuk Yazid Mat, tegun itu dalam bahasa Perlis lama bermakna goh ataupun bonggol yang ada di belakang lembu biasa, lembu jantan. Lembu jantan, lembu bakar hak besar tu dia ada macam bonggol dia, taklah sebesar bonggol unta, tapi dia ada bonggol dia tu. Jadi bukit itu dikatakan nampak macam sekok lembu yang ada goh, yang ada tegun. Maka sebab itu disebut Bukit Tegun Lembu. Jadi kita harap dengan kesempatan ini kita dapat mempopularkan balik perkataan ini, Bukit Tegun Lembu, dan sama-samalah kita harap dalam dunia ilmu penulisan sejarah, penulisan arkeologi, dapat kita tinggalkan kesilapan William Hunt yang menamakan bukit di Mukim Berseri itu sebagai Bukit Tengku Lembu. Baik, dari segi penglibatan manusia, dari segi bagaimanakah masyarakat Negeri Perlis, orang Perlis, penduduk Perlis ini sejak zaman berzaman, daripada dulu-dulu kala lagi telah terlibat dalam aktiviti pendakian ini. Sebab kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia salah sangka. Mungkinlah apabila ada banyak kelengkapan pendakian ni mari daripada negeri orang putih. Kemudian pula banyak pula orang-orang putih yang kata terlibat. Jadi maknanya ada pula sekumpulan orang yang menganggap kata yang ni macam aktiviti orang putih ni, hobi kata orang putih ni, kan? Jadi persoalan saya kepada Bang Non ataupun Pak Non adalah bagaimana kita nak mengulas kenyataan tadi bahawa mendaki ni orang putih, made in kita kata orang putih, dan apakah bukti yang ada dalam negeri Perlis ni yang telah menunjukkan bahawa masyarakat Perlis, orang Perlis sebenarnya telah lama terlibat dalam aktiviti pendakian ini. Dipersilakan. Okey, daripada apa yang kita dah buat selama ni, kita mendaki, dan apa yang kita dah jumpa, dan daripada kita hasil kita bersembang dengan orang-orang lama lah, dari hasil kita sembang dengan orang lama, kita punya orang kata climbing dekat Perlis ni, kita start tak ada pengaruh-pengaruh daripada barat pun sebenarnya. Semua dia start daripada orang Melayu kita sendiri. Memang orang Melayu kita sendiri yang start tu. Sebab apa? Dia start dengan ambil baju tak kelawak. Saya bersembang dulu, bila saya bersembang, baru ni pun kita ada buatlah satu, orang kata sisi kita bersembang dengan orang-orang lama di Bukit Jerneh. Kita nak tahu sejarah pendakian di Bukit Jerneh tu. So daripada apa yang kita tahu, tahun 1962 dah start. Dah start climbing ni. Dia pun dah start climbing untuk ambil baju tak kelawak. Dan tak ada langsung penglibatan orang kata daripada barat lah, Mak Saleh ke apa, tak ada. Semua orang kita.
ada pun orang kita mungkin ada orang Cina lah, orang luar ya. Yang itulah yang kita tengok dia jadi, dan daripada bukti apa yang kita jumpa pun memang tak ada pula kita jumpa. Kita naik bukit kita tengok ada nama kat situ Osman bin Kasim, kan orang-orang lokal kita itu mana ada tarikh situ, ada nama Daud, ada nama Abdullah, yang mana kita jumpa semua tarikh situ 61, 62 dan memang pendakian tu memang tak ada melibatkan masalah lah. Dia perpanjat dengan dia pun buat tangga dan buat laluan-laluan ikut ni lah. Tak cuma orang kata ada pasal tu safety tu tak macam lah ni lah. Kan? Safety tu kemalangan tu ada berlaku juga lah. Ada berlaku juga. Tapi daripada apa yang kita tengok, bukit-bukit, kita tengok Bukit Keteri, Bukit Cuping, kan, bukit-bukit sebelah Padang Besar, Bukit Jerneh. Kita tengok kebanyakannya memang daripada dulu lagi aktiviti mendaki ni orang Melayu kita dah diceburi oleh kata orang Melayu, orang kata negeri Perlis lah. Jadi maknanya kita anggap kata sebelum marinya aktiviti peringkat antarabangsa ataupun secara moden ni, kita anggap sudah pasti dalam kata negeri kita untuk aktiviti ketenteraan mestilah ada kerajaan Melayu yang di mana ada bahagian perisikan atau peninjau yang kena mendaki ke lokasi-lokasi tinggi ni untuk membuat tinjauan musuh ada di mana ataupun apa di mana. Kemudian dalam ilmu perubatan sudah pasti kita kata kena ada orang-orang yang dia kena cari bahan-bahan ubat, akak kayu dan sebagainya, dan kadang-kadang di tempat ataupun lokasi ataupun habitat tertentu yang memerlukan pendakian. Kemudian pada masa yang sama pula kita kata dia ada banyak lagi perkara-perkara yang kita menunjukkan bila adanya pergerakan manusia daripada utara, selatan, timur, barat, yang daripada tepi laut pindah ke darat, daripada darat pindah ke laut dan sebagainya. Sebelum adanya custom dan juga kita kata immigration, maka pergerakan manusia ni tak dapat tidak dia melibatkan pendakian juga. Sebab itulah kita kata dia lokasi-lokasi tertentu ni dalam negeri Perlis ni dianggap sensitif. Maka sebab itulah dijaga oleh pasukan keselamatan. Bukan main-main ni. Maknanya jangan duk hampiak lah, sebab kita kata kalau nampak macam pegang senapang tu senapang betul. Yang tu kita kata tak usah lah sagi panjang-panjang cerita dan juga sebagainya. Kita duk anggap kata askar Malaysia. Tengok-tengok askar negara jiran. Kan. Jadi mungkin tak ada nak berunding apa, kata silap main dan sebagainya, kita ke dalam dulu. Baik. Jadi yang itu adalah dari segi pengamatan Bang Non ataupun saudara Pak Non tentang penglibatan manusia. Saya nak pergi kepada saudara kita kata Amirul tentang teknologi pendakian terawal. Dan saya tertariklah bila saudara Amirul tunjukkan atau sebutkan sebagai the cradle, the belt of civilization, ataupun macam suatu bengkung kepada peradaban ataupun tamadun tu. Jadi dari segi binaan manusia, apakah binaan buatan manusia yang menunjukkan telah wujud teknologi pendakian yang diamalkan atau dilaksanakan oleh orang-orang Melayu dalam kata negeri Perlis sejak zaman berzaman. Saya persilakan. Macam tadi ada sekeping gambar yang kita tengok, ada gambar tangga lama di dinding bukit. Sebenarnya pada mulanya bila kami mula mengkaji gua-gua aras tinggi, kita dapat lihat macam mana kehebatan orang Melayu, orang-orang tempatan dahulu membuat laluan untuk mencapai gua-gua aras tinggi, yang mana mereka menggunakan apa-apa peralatan tradisional seperti pokok-pokok, dan juga ada sistem tukang yang sangat macam mana diorang bina tangga tu dan bawa ke atas di dinding, yang mana sangat-sangat suka untuk dipanjat oleh orang-orang biasa lah. Jadi daripada situ kita dapat belajar macam mana mereka menggunakan peralatan yang sangat asas, seperti sistem takal, untuk bawa tangga tu gantung di dinding untuk capai ke gua-gua yang mana sukar.
dan memang mustahil untuk dicapai kalau tanpa binaan tangga-tangga itu tersebut. Jadi itu asas kepada teknologi pendakian yang ada dalam Kata Negeri Perlis, dan saya rasa amat kita kata menarik lah apabila kita diperkenalkan berkenaan dengan teknologi dan juga kita kata tinggalan yang kita kata lama ni. Dan saya rasa mungkin mungkin lampu amaran merah ni dah berkelip-kelip dah. Berkelip-kelip maksudnya dalam erti kata perlulah dilaksanakan satu langkah yang dalam kadar segera, supaya kita dapat menyelamatkan warisan teknologi orang-orang Melayu dalam Kata Negeri Perlis ni. Sebab takut kalau tak diperhatikan dia akan musnah, dia akan usang begitu saja. Ya, sebab sudah mungkin sampai masanya mungkin Jabatan Warisan ataupun pihak-pihak yang kita kata terlibat boleh mengambil peranan yang lebih aktif, khususnya untuk menyelamatkan teknologi orang Melayu ataupun orang asal Negeri Perlis ini dalam bidang pendakian. Bagaimana mereka menghasilkan tangga-tangga yang dianggap pada hari ini mungkin kita susah kita nak tandingi. Ya, maknanya sejak daripada zaman dulu-dulu dia sudah ada, sudah ratusan tahun dia sudah ada. Kalau usang mungkin diperbaiki, diganti, dan dia terus dikata gunakan untuk orang kata untuk mencapai awan lah, untuk kita mendaki Bukit Bukau dalam Kata Negeri Perlis ni. Jadi kita harap dalam kadar yang tidak lama dapatlah pihak-pihak yang berwajib menyelamatkan tapak-tapak warisan ini sebagai satu warisan monumen dan juga binaan bersifat warisan teknologi pendakian Negeri Perlis. Okey. Jadi para penonton dan para kata pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, soalan saya kepada Pak Non balik sekali lagi. Jadi apabila Pak Non menjadi pengasas dan juga pengurusi kepada Persatuan Mendaki Negeri Perlis, ataupun singkatan dia Perlis Climbers, bagaimanakah Perlis Climbers ini berperanan atau menyumbang dalam memelihara khazanah Bukit Bukau yang ada dalam Kata Negeri Perlis? Dipersilakan. Okay. Sebab kita kebanyakan khazanah Bukit Bukau kita ni memang di bukit kita lah kan. Ya. Jadi untuk orang kita sebagai cara kita nak preserve tu, sebab apa, kalau kita tak buat apa-apa, tak mustahil bukit-bukit dia akan musnah bila mana kalau bukit ni satu hari nanti digunakan sebagai kuari. Sebab kita Negeri Perlis negeri yang kita tak ada sumber. Sumber, jadi yang kita ada, kita kaya dengan batu-batu kapak limestone yang mana tak mustahil dia jadi kuari. Tapi oleh sebab kita nak elak tu, dan kerana khazanah yang ada ni, sebab itulah kita buat orang buat rock climbing, kita buat orang caving, kita buat orang hiking. So bila kita buat macam ni, bukit ni secara tak langsung dia generate duit. Bila dia generate, dia tak ada alasan untuk dia jadi kuari. Itulah salah satu cara kita preserve kita punya khazanah tu lah. Itu salah satu cara lah kita buat aktiviti lah. Kita bawa macam mana kita bagi pendedahan untuk orang sayangkan bukit kita ni kan. Itu macam tu, sayangkan bukit kita ni. Kita bagi pendedahan supaya orang lebih kenal orang untuk jaga. Sebab sebelum ni ramai juga orang kita yang duk bercari makan dengan bukit-bukit ni. Dia ambil kristal, dia jual. Tapi bila kita cuba bagi pendedahan dekat dia dengan cara yang preserve. Maksud dia bawa orang tengok kristal tu, jual juga, tapi jual dengan sumber tu tak habis. Kalau kita dia ambil bawa keluar, sumber tu habis, last tak ada apa nak jual. So bila kita bagi pendedahan macam tu lah ni, alhamdulillah lah. Orang kita pun banyak dia nampak macam tu, dia sumber tu dia jual dengan cara macam tu. Jadi kita terpelihara lah. Sebab kita punya limestone dia macam minyak, kalau habis, dia tak grow lagi dah. So kalau kita tak preserve, memang habis lah. Jadi itulah tugas berat daripada Perlis Kata Climbers. Bukan saja semata-mata nak ragas, nak kata kerabat bukit, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana untuk kita mengekalkan keistimewaan dan khazanah bagi kita Kata Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita biasa bayang kalau gambar-gambar yang ditunjukkan tentang Negeri Perlis ni, di samping ada bendang,
di sana ni akan ada di sebalik di ufuk-ufuk mana ni akan ada Bukit Bukaunya. Jadi sedangkan Bukit Bukau ini menjadi rebutan, ya, pihak-pihak tertentu yang nampak ada apakah perkara yang mereka dapat jual belikan. Jadi mungkin keistimewaan ni mungkin satu hari takkan ada bagi kata negeri kita dah jika kita tidak prihatin mulai daripada hari inilah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Perlis Climbers dipermudahkan Allah segala urusan dan dapat kita kata mencapai segala tujuan-tujuannya dengan baiklah. Bagi saudara kita kata Amirul pula, apabila ada pendaki-pendaki antarabangsa yang mari ke Perlis ini, kita juga berminat untuk tahu apakah ulasan mereka ataupun apakah testimoni mereka tentang aktiviti mendaki atau Bukit Bukau dalam kata negeri Perlis. Saya persilakan. Okey, dia macam ni, di kawasan tempat-tempat yang kita bantu buat untuk sukan rock climbing ni, kebanyakan diorang terkejut apabila datang ke Perlis dan diorang boleh memanjat stalactite. Ya. Yang mana sebelum ni kemungkinan mungkin orang faham stalactite tu dia lembut. Ya. Dia tidak kuat, tapi dan kalau kita bandingkan dengan gua-gua di luar, tak banyak ada yang stalactite sebesar-besar seperti di Perlis. Ya. Jadi orang kata peluang untuk diorang rasa panjat secara 3 dimensi. Ya. Mana kita boleh peluk stalactite tu berkali-kali, belum tentu kita boleh habis panjat dia lagi, sebab stalactite yang ada di Perlis ni sangat besar, tua-tua. Jadi itu keunikan yang mana kebanyakan climber dia orang datang, pendaki bila dia datang ke Perlis, secara tekstur batu tu sendiri memang berbeza lah. Lain Batu kapur yang berbeza yang ada di tempat lain di dunia. Ya. Jadi kalaulah kita Saudara Amirul boleh kita kongsikan daripada negara apa yang telah dimudah carakan oleh kata Perlis Climbers untuk mendaki Bukit Bukau dan Gunung Ganang dalam kata negeri Perlis. Setakat ni yang telah berurusan contohnya dengan negara-negara apa, dengan pendaki-pendaki daripada negara apa? Yang paling orang kata daripada belah-belah Eropah selalu ada Jerman. Jerman ada. Switzerland ada. France pun ada. Perancis pun ada. Ya. Rusia pun ada. Mungkin Spanyol. Spain pun ada. Kalau kita tengok daripada Amerika Selatan pun ada sampai. Okey, Amerika Selatan pun ada. Amerika Selatan. Okey. Dan pernah juga kita dapat kunjungan daripada seluruh Asia Pasifik, daripada Thailand, Laos, Cambodia. Oh, pendaki-pendaki daripada Asia Timur ni. Ya, Asia Timur. Dia turun ke Malaysia, turun ke Perlis untuk rasa apa sebenarnya kelebihan rut di Perlis, sebab mungkin batu kapur jajaran yang sama tapi mungkin kita berada di paling rapat dengan pesisiran, jadi kita banyak bentuk-bentuk yang lebih berbeza dari orang. Ya. Jadi sebab tu kita duk kata macam mungkin barangkali dalam kata episod ni mungkinlah ada setengah-setengah daripada rakan-rakan kita yang nampak macam mereka tak boleh nak menjiwai. Mungkin kerana belum terlibat dalam aktiviti pendakian. Tapi maknanya dia nak abang kata bagi seorang kata pendaki, bila dia boleh mendaki dan sampai di puncak yang dicita-citakan, maka dia punya dia punya kepuasan tu lebih daripada sepinggan nasi lah, dan lebih lagi daripada tu dia punya rasa rasa lega, rasa senyum, rasa apa tu, rasa puas kan. Jadi kita mungkin kata ada secebih rasa kayangan lah. Kan. Jadi kita kata dia boleh sampai ke tempat-tempat yang tak dapat nak sampai lagi nah. Okey, jadi kalau kita pun ada di hujung dah, kita kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau balik kepada Pak Non, bagaimana kita nak mendidik
anak cucu cicit kita, masyarakat kita, bahawa sesuatu yang ada pada hari ini yang bila menjadi penyeri gambar-gambar kita, menjadi penyeri landscape kepada negeri kita, kampung kita, mukim kita, bahawa dia ciptaan Allah tapi dia bukan kekal selama-lamanya. Kalau kita tidak bela dan kita tidak kita kata pelihara dia, macam mana kita nak pesan kepada generasi muda ini khususnya? Nak pesan tu macam mana kita nak pesan, tapi buat macam kami lah pada police climber lah. Maksud ni kami orang kata kita tunggu, kita mungkin susah sikit, jadi kita kena keluar. Maksudnya kami ni kalau kata peluang, dia bagi peluang untuk masuk sekolah rendah, free pun kami ambil. Sebab apa kita nak bagi pendedahan kepada sekolah rendah ni, kepada adik-adik ni. Adik-adik ni sebab apa, salah satu orang kata, kalau dulu orang kata nak disiplin orang Malaysia ni susah. Tapi apa yang saya nampak, salah satu cara nak disiplin ni adalah climbing lah. Sebab disiplin ni dia kena paksa. Climbing ni dia paksa. Dia tak pakai harness, tak boleh panjat. Tak pakai tali, dia jatuh. So dia nak kena pakai. So itu yang kita nak masuk ke sekolah. Kita memang free kita masuk ke sekolah. Kebanyakan sekolah rendah. Bila kita bagi pendedahan dekat sekolah, cara tak langsung, bukan sekat budak-budak, guru dan juga ibu bapa dia nampak macam mana kita punya safety, macam mana apa kepentingan kita punya limestone apa semua ni bila kita masuk ke sekolah lah. Pada saya pendedahan daripada peringkat umur itulah yang lebih baik kan. Melentuk buluh dari rebungnya. Dari rebung, Dari rebungnya. Dari rebungnya, Jangan rebung bertukar jadi buluh. Saya anggap kita syabas lah kepada police climbers kerana sudah mengorak langkah pergi kepada pendidikan komuniti, pendidikan masyarakat. Dan saya rasa antara soalan terakhir lah yang saya nak tujukan kepada saudara Amirul ni adalah dalam kita menghadapi dan kita menikmati keindahan kita kata Negeri Perlis, panorama Negeri Perlis dengan Bukit Bukaunya, apakah antara ancaman-ancaman? Bukanlah kita kata ancaman tu dia macam ada kata rimau nak kata pakam ke, bukan. Tapi maksudnya apakah perkara-perkara yang kalau kita tidak awas, kita tidak berhati-hati, mungkin satu hari nanti nikmat kita kata Bukit Bukau yang ada kepada kita ni akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah antara ancaman-ancaman tersebutlah yang dapat kita kata saudara Amirul kongsikan untuk kita prihatin? Bagi saya ancaman yang utama yang terbesar adalah kehendak sosial lah. Mungkin ada beberapa pihak yang memerlukan bahan-bahan yang ada di Batu Kapur kita ni untuk membuat pembinaan-pembinaan yang baru. Jadi daripada situ mungkin pada mereka mengolah hasil bumi untuk dijadikan satu penjanaan ekonomi. Tapi secara tak langsung hasil tu dia tidak kekal. Dia hilang, dia akan hilang dan mungkin orang kata ada warisan yang akan terpadam selama-lamanya. Mungkin contoh dia seperti yang kita tahu di Perlis ni ada beberapa penjualan batu kapur, kuari dan secara langsung benda ni, perkara-perkara ni sebenarnya merosakkan ekosistem kita. Jadi bila mana ekosistem kita rosak, kita punya bukit-bukit kita diganggu, mungkin akan ada berlaku seperti sekolah ditutup sebab ada sinkhole. Jadi perkara-perkara tu sebenarnya dia akibat daripada manusia tu sendiri. Ancaman-ancaman yang orang kata mungkin di satu pihak lain kehendak sosial untuk bina bangunan lain dan perlukan bahan-bahan binaan ni. Jadi mereka terpaksa hancurkan bukit dan untuk produce bahan-bahan binaan ni. Mungkin daripada situ ancaman terbesar lah yang mana suatu hari Perlis mungkin kehilangan kayangan tu sendiri kalau kita biarkan. Jadi mungkin berat untuk kita katakan di sini atau untuk kita ungkapkan sebab mungkin orang salah faham dan sebagainya. Tetapi maknanya kita duk kata kalau kita tak ada keprihatinan dan kita tidak jaga, maka kita kata satu hari nanti
yang sedia ada yang menjadi sumber keindahan dan macam-macam aspek kepada negeri kita ni akan hilang. Dan kalaulah manusia tidak prihatin dan tidak mahu mendisplaykan diri, berarti dia tak tahu nak tahan diri dia. Dia cuma nampak duit. Dia cuma hanya nampak kekayaan emas dan perak dan sebagainya. Maka kita kata akibat daripada itulah yang boleh menjadi salah takbir dan salah urus, sehingga kita kata terancamlah kita punya khazanah Bukit Bukau yang ada dalam negeri Perlis. Jadi sebab itulah mudah-mudahan kalau kita suka kepada negeri Perlis yang ada landscape, yang ada Bukit Bukau yang kata indah ni, maka marilah kita berfikir dan marilah kita berbuat. Tidak salah untuk jadi kaya dan raya dan berharta dan bergaya, tetapi perlu ada keseimbangan dengan agama dan juga hati, supaya nikmat yang Allah berikan dalam bentuk Bukit Bukau ini dapat terus dilestarikan dan terus kita kata berkekalan lah. Jadi saya rasa dalam sedikit waktu ini kita pun tak terasa bahawa telah berjalan sekian-sekian masa, tapi kita amat bersyukur kerana kita sampai ke hujung episod kita, iaitu Perlis dari atas, tentang kita kata pesona Bukit Bukau dalam kata negeri Perlis. Jadi saya rasa sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Perlis Climbers, khasnya kepada saudara Zainul bin Din, ataupun gelaran dia Pak Non ataupun gelaran dia Bang Non, sebagai pengasas dan juga pengurusi peserta mendaki negeri Perlis, singkatannya Perlis Climbers. Tak dilupakan juga kepada saudara Muhammad Amirul Baharti, ataupun saudara Amirul, iaitu bendahari Persatuan Perlis Climbers, dan juga kita juga merakamkan sekali lagi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada ibu kandung kita, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, di atas dukungan kepada podcast ini. Tidak dilupakan kepada sahabat teknikal kita Suara Sunnah Channel, dan juga kepada semua pihak dan semua penonton yang telah membantu kita, memberikan semangat dan dorongan kepada kita yang menonton, yang juga berkongsi, share, yang menyukai, like, dan juga yang telah mewar-warkan kehadiran kita di dunia cyber ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak usaha yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan di Perlis ini dapat mendunia dan dapat dihargai di pelbagai peringkat, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada tetamu kita, terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, para penonton, para kata pendengar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod akan datang. MAIPS menjunjung syiar memaju ummah, salah silah Perlis, segala-galanya Perlis. Dengan ini diucapkan banyak-banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.